Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah dapat lagi kita bertemu dalam siri perkongsian daripada saya berkaitan dengan subjek Usuluddin, yang mana kali ini kita nak bincang tentang bab tafsir, pelajaran yang ke-9 dalam subjek Usuluddin tingkatan 2, yang mana bertajuk Syimatun Nufusiz Zakiyah, ciri-ciri jiwa yang suci. Okey, yang kita tengok ayat yang kita bincangkan pada tajuk Syimatun Nufusiz Zakiyah ni, ciri-ciri jiwa yang suci ni, adalah berkaitan dengan surah An-Nur ayat 31 dan 32, yang mana berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Okay. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Ayat 30. Ayat yang 31, dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya, dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka melainkan kepada suami mereka atau bapa mereka atau bapa mertua mereka atau anak-anak mereka atau anak-anak tiri mereka atau saudara-saudara mereka atau anak bagi saudara-saudara mereka yang lelaki atau anak bagi saudara-saudara mereka yang perempuan atau perempuan-perempuan Islam atau hamba-hamba mereka atau orang gaji dari orang lelaki yang telah tua yang tidak berkeinginan kepada perempuan atau kanak-kanak yang belum mengerti lagi tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka menghentakkan kaki untuk diketahui orang yang
apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala wahai orang-orang yang beriman supaya kamu berjaya. Okey, apa yang kita boleh simpulkan dalam tajuk ni, ciri-ciri jiwa yang suci ni, Allah Subhanahu wa taala suruh orang lelaki dan orang perempuan supaya menjaga penglihatan dan jaga kehormatan. Okey. Dan apa yang disebut lagi, kepada siapa seseorang perempuan itu boleh memperlihatkan dia punya aurat. Okey, kita tengok lepas ni yang tu. Cuma sebelum tu kita pergi kepada ma'anil kalimat. Okey. Ma'anil kalimat iaitu perbendaharaan kata ataupun perkataan seerti dalam pelajaran kali ini adalah banyak sikit ya. Yaghuddu min absarihim yahfadhu absarahum, menjaga pandangan, wa yahfazu furujahum yasununaha minaz zina, mengelakkan daripada zina, azka lahum aksaru tazkiyatin, banyak kebaikan, wala yubdina zinatahunna mawadi'uz zayyinah, anggota yang mengiurkan, illa ma zahara minha, anggota yang zahir, az-zayyinatu zahirah, anggota yang zahir, bikhumurihinna ghita'ur ra'si lil mar'ati, tutup kepala bagi perempuan. Kemudian juyubihinna an-nahru was-sadru, juyubihinna an-nahru was-sadru, leher dan dada. Libu'ulatihinna az-zawj, suami, au ma malakat aymanuhun, al-abdu awil amah, hamba lelaki ataupun perempuan. At-tabi'ina ahlul bait, ahli rumah. Ulil irbati ulil hajati, tiada keinginan. At-tifli, at-tiflu ghairul mumayyiz, kanak-kanak yang tidak mumayyiz. Liyu'lama ma yukhfina sautul khalkhaliha, bunyi gelang kaki. Tuflihuna tafuzuna, berjaya. Okey, kemudian kita tengok kepada syarahul ayatain, syarah kepada kedua-dua ayat ni. Yang pertama, amarallahu subhanahu wa ta'ala li'ibadihil mu'minin an yaghuddu min absarihim amma harrama alaihim. Okay. Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh hamba-Nya yang beriman agar tidak melihat perkara-perkara yang diharamkan untuk mereka lihat. Okay. Yang kedua, amarallahu Subhanahu wa taala lin-nisa'il mu'minat alla yubdina az-zayyinata al-khafiyyata ma 'adal wajhi wal kaffaini illa man istathnahumullah. Allah Subhanahu wa taala menyuruh para wanita beriman agar tidak mendedahkan anggota badan kecuali muka dan tapak tangan, kecuali kepada mereka yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kemudian kita tengok asbabun nuzul. Anna Asma'u bintal Mursad kanat fi nakhlin laha faja'ala an-nisa yadkhulna 'alayha ghayra muta'azzirati faqalat Asma' ma akbaha hadza fa anzalallahu hazihi al-ayat. Okey, dalam satu riwayat yang dikemukakan oleh yang mana cerita ni berkaitan dengan Asma' bin Mursad ataupun Asma' bin Mursid, iaitu dia ni seorang pemilik kebun kurma yang sering dikunjungi oleh wanita-wanita yang bermain-main di kebunnya tanpa berkain panjang, dan sehinggalah menampakkan gelang-gelang kaki mereka. Demikian juga dada dan sanggul-sanggul mereka ternampak. Dan maka berkatalah Asma', alangkah buruknya pemandangan ini. Ini tak baik. Asma' kata, fa anzalallahu hazihil ayat, maka Allah menurunkan ayat ini. Auratin nisa, Allah menurunkan ayat 31 dalam surah An-Nur ni. Okey, dan kemudian kita tengok
hum maharimu kulli min rajulin wal mar'ati fil Islam. Siapa yang boleh diperlihatkan auratnya. Okey, maksudnya kalau bagi orang perempuan, kepada siapa yang dia boleh mempamerkan dia punya aurat. Dalam ayat ni pun dah sebut, okey, boleh memperlihatkan hiasan mereka itu kepada suami mereka ataupun bapa mereka, bapa mertua, atau anak-anak tiri, saudara-saudara mereka, adik-beradik. Kemudian kepada anak-anak saudara yang lelaki ataupun anak-anak saudara yang perempuan, ataupun kepada hamba mereka lelaki dan perempuan, atau kepada orang yang telah tua yang tidak ada keinginan kepada perempuan, dan kepada kanak-kanak yang belum mengerti berkaitan dengan aurat perempuan. Okey, dan orang perempuan ni dia tak boleh nak tonjolkan dia punya aurat tu kepada abah ipar ataupun anak saudara lelaki sebelah suami dia, maksudnya anak saudara sabit. Dia tak boleh nak kena tutup aurat kalau bertemu dengan mereka, ataupun adik angkat ataupun suami ibu saudara, suami mak saudara kita. Okey, maksudnya bapa saudara kita, tapi bapa saudara tu disebabkan oleh dia kahwin dengan mak saudara kita. Okey, kemudian kepada sepupu lelaki ataupun anak sepupu lelaki. Dengan sepupu lelaki kita pun tak boleh nak dedah aurat, dengan anak dia pun tak boleh nak dedah aurat, kena tutup aurat. Okey. Kemudian kita tengok kepada al-ajru 'alal birri wat taqwa, balasan kepada berbuat baik dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, husnul khatimah, iaitu perakhiran yang baik. Yang kedua, sillatu billah la yanqati', hubungan dengan Allah itu tidak akan terputus. Kemudian yang ketiga, al-hasanatu la yakifu, kebaikan tidak akan putus. Kasratul barakah, dan limpah berkat, hidup kita akan menjadi berkat. Ini balasan kepada orang yang berbuat baik. Husnul khatimah, perakhiran yang baik. Semua di antara kita ni kita inginkan perakhiran hidup kita ni Allah bagi dengan husnul khatimah, perakhiran yang baik. Dan hubungan kita dengan Allah tu tidak putus. Kemudian kebaikan juga tidak putus. Kita buat apa-apa yang bermanfaat supaya benda yang kita buat itu akan selalu mengalir dia punya pahala, dan hidup kita akan menjadi berkat. Kemudian apa pula akibat? Selalu akibat daripada melakukan kejahatan. Yang pertama, ad-du'a'u al-mardud, doa tidak diterima. Khubutul a'malis salihah, terhenti amal soleh. Yang ketiga, su'ul khuluq, akhlak yang buruk. Qillatul barakah, dan tiada keberkatan dalam hidup. Okay. Kemudian kita balik semula kepada perbincangan tadi. Hal wajhul wal kaffani min hurrati auratun amla, adakah wajah dan tapak tangan itu aurat bagi perempuan? Annal wajhu wal kaffaini laisa bi auratin, wajah dan tapak tangan, muka dan tapak tangan adalah bukan aurat bagi perempuan. Yajuzun nazaru ilaihima, dan harus memperlihatkan akan keduanya. Okey, kalau anak murid saya, dia akan tanya, kalaulah orang tu terlampau cantik, ataupun dia akan tanya berkaitan dengan purdah, kenapa orang
ada lagi orang perempuan yang memakai purdah. Okey. Saya pernah tanya benda ni dengan ustazah saya dulu. Dia kata orang yang pakai purdah ni dia ada bermacam-macam sebab. Yang ke mana kita boleh kenal daripada pemakaian purdah dia tu. Yang pertama, orang yang pakai purdah, tudung dengan purdahnya adalah color yang sama. Yang ni dia kata orang ni dia seorang yang nak istiqamah dalam pemakaian niqab dia tu, purdah dia tu. Okey, yang kedua, jenis orang yang pakai purdah dan color tudung dia tu warna lain-lain. Okey, yang jenis ni ada sebabnya. Okey, antara sebabnya mungkin dia nak pakai purdah tu di tempat-tempat yang tertentu sahaja, ataupun dia ada tempoh masa yang tertentu dia nak pakai purdah. Okey, dan yang ketiganya, pemakaian purdah macam sekarang ni tak kisahlah, ada orang yang pakai purdah ikut macam fashion ke apa ke. So itu terpulang kepada niat masing-masing. Itu jawapan daripada ustazah saya, guru saya. Dan kalau ada pandangan-pandangan lain, mungkin boleh diterima daripada sudut pandangan lain. Cuma itu saya tanya sebabkan ustazah saya tu seorang yang pakai purdah. Bila dia masuk kelas dia buka purdah, saya pun tanyalah. Okey, kenapa dia buat macam tu? Okey, kemudian limaza nahallahul mar'ati an ibda'iz zayyinah li ghairi mahrimiha. Okey, Allah melarang wanita mendedahkan aurat selain daripada mahramnya kerana li'annaha min saddi babil fitani wasyururi, menyekat pintu fitnah dan kejahatan. Nak sekat pintu fitnah dan segala benda kejahatan daripada perempuan tu. Disebabkan itu Allah suruh orang perempuan ni dilarang untuk mendedahkan aurat dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dalam Al-Quran kalau datang jenayah-jenayah lain, semuanya disebut dengan orang lelaki dulu. As-sariqu was-sariqatu, pencuri lelaki, pencuri perempuan. Dan banyak lagi lah contoh yang didahulukan orang lelaki. Tapi dalam bab zina, Allah sebut dalam Al-Quran az-zaniyatu waz-zani. Orang perempuan ni kalau dia tak jaga betul-betul, dia akan lebih banyak dia punya kejahatan, fitnah kejahatan tu lebih banyak dalam diri dia. Okey, yang terakhir kita tengok ma yu'khazu minal ayat wujubu ghaddi al-basari wa hifzil faraj. Yang pertama, wajib jaga pandangan dan penglihatan, wajib jaga pandangan dan kehormatan. Yang kedua, bayanul maharimi lil mar'atil mu'minah. Dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala memberi kenyataan kepada siapa wanita mahram kepada wanita beriman. Maksudnya kepada siapa dia boleh dedahkan aurat, kepada siapa yang orang wanita tu boleh bersalam. Pergaulan kita orang lelaki pun kadang-kadang kita tak tahu dengan siapa je yang kita boleh bersalam. Bukan dengan semua orang. Walaupun dia ahli keluarga kita, rapat macam mana pun, kalau dengan mak saudara ataupun isteri kepada bapa saudara kita tu, kita tak boleh nak salam dengan makcik kita tu. Yang ketiga, wujubu sitrul aurat illa lidarurah, wajib menutup aurat kecuali ketika darurat. Ni pun ada soalan juga tanya, macam mana ketika darurat tu? Contohnya kalau berkaitan dengan penjagaan aurat, kalau nak dibandingkan dengan jaga nyawa, kena jaga nyawa dulu. Contohnya seorang perempuan dalam situasi rumahnya terbakar, dia perlu selamatkan nyawa dia dulu. Walaupun masa tu dia tak jumpa kain tudung ke, dia tak jumpa apa-apa yang nak tutup kepala dia ke, dia kena keluar daripada api yang
kata apa, api yang sedang marak tu, dia kena keluar, selamatkan nyawa dia dulu. Orang kata keluarlah kak. Kata tak boleh, saya tak ada kain tudung ni, tak boleh nak tutup aurat, saya tak boleh keluar aurat. Tak boleh lah. Kalau macam tu kena selamatkan nyawa dulu. Tak apa, tak tutup aurat pun, keluar dulu, selamatkan nyawa, barulah cari apa sahaja yang boleh menutup aurat tu. Kemudian yang terakhir, adamu mudha'afatis sayyi'ah adlum minallah. Okey. Okey, itu saja perbincangan kita pada kali ini. Kita bolehlah kita ambil pengajaran dan iktibar melalui pembelajaran ni, yang mana kita kena tentukan dengan siapa kita perlu menutup aurat, dengan siapa kita boleh bersalaman, dengan siapa tak boleh. So pastikan dalam pergaulan kita dalam keluarga itu menjadi pergaulan yang betul di sisi Islam. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.